Okay, hari ini kita akan belajar 6.6 aplikasi fungsi trigonometri. Jom kita belajar. Okay, bahagian terakhir 6.6 kita bincangkan aplikasi fungsi trigonometri. So, bahagian pertama kita menyelesaikan suatu persamaan trigonometri. Yang menyelesaikan maksudnya cari nilai. Okay, cari nilai. Jadi untuk contoh 27, selesaikan persamaan, okay, dan berikan jawapan dalam domain 0 sehingga 360 darjah. Soalan pertama, diberi sin theta adalah negatif 0.5446. Jadi apa yang kita perlu tahu di sini ialah kita sedang mencari nilai theta. Okay, kita sedang mencari nilai theta. Jadi untuk mencari nilai theta ini sebenarnya kita akan gunakan kalkulator. Okay, di mana kalau ada sin theta, okay, sin theta sama dengan negatif 0.5446, maka theta adalah shift sin, iaitu sin inverse. Jadi kita ada shift sin di sini. Okey, kita ada shift sign di sini 0.5446. Okey, perhatikan apabila kita tekan kalkulator, kita tidak menekan tanda negatif di situ kerana negatif memberitahu kita dia berada di sukuan ke berapa. Okay, jadi kalau mengikut ASTC, sign negatif adalah sukuan ketiga dan juga sukuan keempat. Okey, sukuan ketiga dan juga sukuan keempat. Jadi nilai yang kita akan dapat daripada kalkulator bila kita tekan shift sign 0.5446, kita dapat 33 darjah. Okey, ingat bahawa setiap kali kita tekan kalkulator, kita akan dapat sudut rujukan. Okey, sudut rujukan ialah sudut tirus yang terletak dalam segitiga sudut tegak pada kita punya sartakatis. Alright, sartakatis. Jadi kalau dalam gambar rajah ini, alfanya ialah sini dan sini. Okey, pada sukuan ketiga, jika alfa di sini, maksudnya sebenarnya kita punya sudut adalah yang ini. Okey, itu theta kita. Itu theta kita. So sebenarnya theta kita adalah 180, betul? Garis lurus 180. Kemudian tambah dengan kita punya alfa. Okey, 180 tambah dengan kita punya alfa. Maka ini nilai dia. Okey, ini nilai dia. Untuk yang kedua, okay, sekiranya dia berada pada sukuan seterusnya, maka ini ialah sudut kita. Okey, yang berwarna biru tu Okey, yang berwarna biru tu ialah sudut kita. Tu theta lah. Jadi theta ini diperoleh dengan mengambil 360 darjah. Kita tolak dengan alfa kita. Okay, kita tolak dengan alfa kita, maka kita dapat ni. So tambah dan tolakkan, maka kita dapat 213 dan 327. Anda boleh menyemak jawapan dengan menekan kalkulator sin 213 dan juga sin 327. Anda akan dapat nilai ini semula. Okay, B cos 2 theta adalah 0.3420. Maka langkah pertama adalah kita menekan kalkulator. Jadi cos inverse. Okay, shift cos shift cos 0.3420. Okay, shift cos 0.3420. Kita dapat sudut rujukannya adalah 70
darjah. Okey, 70 darjah. Jadi sekali lagi kita ada ASTC. Okey, yang ini bila kita lihat nilainya cos positif. Jadi cos positif sukuan pertama dan juga sukuan keempat. Okey, sukuan pertama dan juga sukuan keempat. Okey, dalam kes ini kita perlu perhatikan bahawa kita ada dua theta. Okey, dua theta. Dalam bahagian graf kita dah belajar dua theta maksudnya kita ada dua cycle. Okey, dua cycle. Dua cycle maksudnya nanti kita kena cari jawapan untuk dua cycle. Alright, untuk cari jawapan dua cycle. Jadi kalau dua cycle maksudnya dia akan masuk ke 720 darjah kerana kita ada 360 kemudian kita times 2 sebab dia dua cycle. Okey, sebab dia dua cycle. Jadi kita tengok kalau dia berada di sukuan pertama, okey, kalau dia berada di sukuan pertama maka memang itulah dia punya sudutnya kan. Okey, itulah dia punya alfanya. Alfa tu theta lah ya. Okey, alfa tu adalah theta. Jadi kita dapat jawapan untuk sukuan pertama adalah 70. Okey, jadi kalau sukuan seterusnya, okey, sukuan keempat kalau sukuan keempat maksudnya sudutnya ialah yang ditanda warna merah tu maksudnya 360 tolak dengan 70. Okey, tolak dengan 70. Jadi itu ialah nilai yang kedua. Baik, nilai yang ketiga didapati dengan menambah 360 darjah pada 70 ni. Okey, dengan menambah 360 pada 70 sebab dia masuk cycle kedua kan. Kita nak masuk cycle kedua, kita tambah 360. Jadi sini kita ada 360 tambah 70. Okey, begitu juga dengan yang seterusnya. Kita ambil 360, kita tambah dengan jawapan yang kedua ni. Maka kita ada 360 tambah jawapan yang kedua ni. Okey, kita tambah sebab apa? Dua cycle. Jadi sini kita dapat 70, sini kita tolak, kita dapat 290. Yang ini kita tambah dapat 430. Belakang ni kita hitung, kita dapat 650. Okey, tetapi itu ialah dua theta. Okey, itu ialah dua theta. Kita nak theta sahaja. Jadi semua jawapan ini kita kena bahagi dengan 2. Okey, so 70 bahagi 2, 290 bahagi 2 dan seterusnya. Maka ini adalah jawapannya. Selesaikan persamaan 3 sin A tambah pi per 3 sama dengan 0.99. Okey, bagi domain sudutnya berada di antara 0 sehingga pi. Okey, jadi yang pertama bila kita lihat di sini kita ada perkali 3. Jadi kita nak fungsi trigo sahaja. Maka perkali 3 tu kita bahagikan. Okey, kita bahagikan. Jadi bahagikan kita dapat 0.33. Okey, jadi bila kita tengok okey sin positif. Okey, sin positif. Jadi kita mesti tekan kita punya sudut rujukan dululah iaitu kita tekan shift sin 0.33. Kita tengok berapa sudut rujukannya. Okey, berapa sudut rujukannya. So dalam kes ini kita guna kalkulator dalam mode radian sebab kita nak dapat jawapan dalam radian. Bagaimana kita tahu nak dapat jawapan dalam radian? Sebab sini dia nak dalam radian. Jadi jawapan pun dalam radian. Okey, jadi 0.3363 radian. Okey, so kemudian kita lihat ASTC kita. Ini ialah sin positif. Sin positif maksudnya sukuan pertama dengan sukuan kedua. Maka itulah alfa yang ada dalam gambar rajah. Okey,
Jadi kita nak dapatkan kita punya nilai sudut dia lah. Okey, nilai sudut dia. Jadi kalau sukuan pertama itulah nilai dia kan. Okey, itulah nilai dia. Jadi kita catatlah sukuan pertama tu kan nilai dia tak ada perubahan di situ. Untuk yang kedua, kalau dia berada di sukuan kedua, sebenarnya sudutnya berada di sini. Okey, iaitu kita ada 180 tolak alfa. Tapi dalam kes ni kita pakai pi kan. Jadi pi tolak 0.3363. Okey, pi tolak 0.3363. Okey. Kemudiannya ini ialah A campur pi per 3. Kita nak A je. Jadi kenalah tolak pi per 3. Okey, so yang ini tolak pi per 3, yang ni pun tolak pi per 3. Jadi sini kita ada 0.3363 tolak pi per 3. Sini pun sama. Okey, tolak pi per 3. Alright, so kemudiannya apa yang kita buat, kita kiralah sampai habis kan dan kita dapat negatif 0.7109 dengan 1.758. Okey, so jawapan kita hanya 1.758. Okey, kenapa? Sebab kita tak ambil yang negatif. Okey, kita tak ambil yang negatif. Sudut kita berada di antara pi per 3 sehingga 4.189 sahaja. Cari nilai X yang tercangkum di antara 0 dan 360 darjah yang memuaskan persamaan berikut. Bila kita tengok di sini, wah nampak complicatednya soalan ini. So apabila kita dapat satu soalan yang melibatkan fungsi trigo yang berbeza, ada berganda di situ. So apa yang kita perlu buat ialah kita gunakan identity. Okey, kita guna identity supaya kita boleh menyamakan fungsi trigo itu dan selepas itu kita membuat proses pemfaktoran. Okey, dengar tu proses pemfaktoran. Okay, jadi kalau lihat di sini sin 2x dengan cos x memang tidak boleh difaktorkan. So apa yang kita boleh buat di sini? Langkah pertama kita tengok ini 2x berganda. Ini satu je x-nya. Memang tak ada kena-mengena lah. Jadi kita nak samakan dahulu. So samakan maksudnya kita gantikan sin 2x ni dengan 2 sin x cos x. Barulah ngam kan. Ini pun x juga. Single-single tak nak yang double ni. Jadi kita gantikanlah yang double ni jadi single baru nampak dia macam serupa je semua. Okey. Kemudian bila kita tengok nak tambah pun tak jadi, nak tolak pun tak jadi. Maksudnya dah boleh terus faktor lah. Jadi bila faktor kita faktorkan sebutan yang sama. Okey, sebutan yang sama. Jadi dalam kes ini cos x lah yang kita faktorkan kita faktorkan cos x. Jadi kalau sini dah faktor cos x tinggal 2 sin x. Sini tinggal 1 lah. Maka kita ada cos x. Okey, kita ada cos x, kemudian kita darab 2 sin x tambah 1 sama dengan kosong. Exactly macam kita buat pemfaktoran, kita ada dua perkara yang didarab sama dengan kosong. Lepas tu kita akan buat bracket kiri sama dengan kosong, bracket kanan sama dengan kosong. So kita buat perkara yang samalah. Okey, jadi kita buat bracket kiri dulu. Dia satu sebutan jadi tak nampaklah bracket So kita buat bracket kiri sama dengan kosong. Maka cos x sama dengan kosong. Okey. Lepas tu bracket kanan sama dengan kosong. Jadi 2 sin x tambah 1 sama dengan kosong. Jadi untuk yang kosong cos ni, kalau kosong 180, 90 yang ada dekat paksi x dan paksi y ni kan, kita selalunya kena guna pengetahuan graf kita lah. Okey, pengetahuan graf kita iaitu cos kosong. Mana cos kosong? Sinilah cos kosong.
Okey, ini kos kosong kan? Ini kos kosong kan? Berapa nilainya? Ini 90. Okey, ini 180. Ini 270. Okey, 270. Ini 360. Jadi mana yang dia jadi kosong tu? Yang sinilah kosong kan? Yang 90 dengan 270. Jadi apa yang kita expect ada di sini ni? Bila cos X kosong, X ialah 90 dan 270. Jadi kita pakai graf Okey, lepas tu yang ni pula. Okey, yang ni. So 2 sin X tambah 1 sama dengan kosong. Okey, jadi sin X adalah sin X je kan, kita nak sin X je. So 1 ke sana, 2 pun ke sana, jadi sin X ialah negatif 1/2. Okey, negatif 1/2. So kita tekanlah kalkulator kan. Ingat kita tekan kalkulator, kita tekan nombor belakang ni je kan. Okey, kita tekan nombor belakang ni je. Lepas tu kita punya ASTC. Kita nak sign negatif. Mana sign negatif Sign negatif maksudnya sukuan mana. Okey, dan kita pun tekanlah kalkulator. Shift sign 0.5, kita dapat 30. Jadi negatif dia berada di sukuan ketiga atau keempat. Jadi kalau sukuan ketiga, kita punya gambar akan jadi sini. Okey, itu ialah 180 tambah 30 kan. Okey, kalau sukuan keempat, gambarnya ialah yang ini. Okey, jadi 360 tolak 30. Yang kita dapat di sini. Okey, dan belakang ni jadi kita kirakan. Okey, maka jawapan kita ialah keseluruhannya, iaitu yang kita dapat dari cos dan yang kita dapat dari sin. Okey, kita salingkan semuanya. Okey, masuk 90, masuk 210, 270, 330. Kita susunlah ya. Okey, kita masukkan nilai-nilai tu. Jadi ini ialah penyelesaiannya. Soalan B, 2 cos 2x tolak 13 sin x tambah 10 sama dengan kosong. Bila kita lihat soalan sini double angle, sini 1, maka kita gantikan double angle itu. Okay, jadi kita pilih formula cos ada 3. Yang pertama kita ada cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2. Tak sesuai kerana nanti bila masuk equation ada sebutan sin dan juga sebutan cos. Yang kedua ialah 2 cos kuasa 2x tolak 1 pun tak sesuai juga, nanti ada sebutan x dan sin x dan juga cos x. Jadi yang sesuai ialah yang ini. Okey, so konsepnya ialah semua sin. Jadi senang nak buat pemfaktoran. Nanti kalau ada cos, ada sin, cacah marbar tak boleh nak buat pemfaktoran. Okey, lepas tu sebelum tu kita kena kembang dulu. Okey, kita kembang dulu, maka kita dapat begini. So, bila dah kembang, kita susun dalam bentuk kuadratik, iaitu kuasa menurun. Okey, kuasa menurun. Kita letak kuasa 2 dulu, kemudian kuasa 1, kemudian baru perkali. Okey, nak senangnya biarkan yang A tu positif. Senang kita nak faktor. Okey, dalam kes ini mungkin ada yang tak reti nak faktor. Okey, kalau ada yang tak reti nak faktor, kita buat satu langkah ekstra. Katakan sin x adalah M. Okey, gunalah apa-apa huruf Maka kalau saya kata sin x ni adalah M, di sini saya akan dapat 4M kuasa 2. Okay, 4M kuasa 2. Lepas tu kita tambah 13M. Lepas tu tolak 12. Sama dengan kosong. Baru kita faktor. Okey, baru kita faktor.
Alright, lebih mudah begitu kan? Baru kita faktor. Okay, jadi kita faktorkan di sini. Kita faktorkan di sini. Dan kita dapat 4 sin X tolak 3. Sini adalah sin X tambah 4. Okay, kalau you meneruskan dengan M tadi, ia akan buat 4 M tolak 3. Kemudiannya M tambah 4. Okay, kemudiannya dah sudah tu, maksudnya M tu ganti balik dengan sin X lah. Tu yang dapat 4 sin X tu. Okay, kemudian M sini pun ganti balik dengan sin X. Okay, kalau yang boleh terus faktor, terus faktor. Ada yang tengok sin dah pening, boleh guna kaedah ini. Okay, jadi bracket kiri sama dengan kosong. Okay, bracket kiri sama dengan kosong. Bracket kanan sama dengan kosong. Okay, kemudian kita ada nilai ni. Alright, bracket kiri sama dengan kosong, maka kita dapat sin X adalah 0.75. Okay, bracket kiri ni ialah 4 sin X sama dengan 3. Maka sin X adalah 3/4. Sinilah. Okay, kanannya ialah sin X sama dengan negatif 4. Okey, kita abaikan yang ini sebab sin X berada di antara 0 dan 1. Ingat tak graf sin X? Okey, ingat tak graf sin X? Maksimum dia 1 kan? Maksimum dia 1 kan? Minimum dia negatif 1 kan? Kalau negatif 4 ni dalam graf sin X dah jadi out of range. Okey, out of range. Alright, jadi kita teruskan. Maka kita pun kira lah kan. Kita tekanlah calculator, kita tekan shift sign. Okey, shift sign kan? Shift sign kita nak dapatkan dia punya rujukan. Tekan shift sign, rujukannya ialah di 48.59 ni. Okey, jadi kalau 48.59, lepas tu positif kan? Maksudnya ialah sukuan ke berapa? Sukuan pertama dan kedua. Okey, jadi kalau sukuan pertama, inilah jawapan dia. Kalau sukuan kedua, maka kita kena ambil, saya kena lukis sikit supaya anda nampak. Okey, kalau sukuan kedua, sinilah ya. Sinilah X-nya. Inilah kita punya rujukan alfa kita. Okay, jadi kita ambil 180 tolak dengan kita punya alfa. Okay, 131.41. Menyelesaikan masalah fungsi trigo. Baik, dalam rajah di sebelah AE mewakili tinggi, sudut dongak puncak A dari titik B, C dan D adalah theta, 2 theta dan 3 theta. Titik B, C, D dan E terletak pada garis mengufuk. BC ialah 11, CD ialah 5. Jika AE adalah H dan DE adalah X, cari tinggi bangunan. Jadi kita akan lihat segitiga yang pertama di mana kita applykan kita punya tangent. Kenapa kita pakai tangent? Sebab kita hanya ada O dan A. Maka kita kena pakai tangent. Jadi tangent theta ialah TOA di mana O-nya adalah H dan A-nya adalah 11 campur 5 campur X. Kemudian tangent 2 theta maksudnya kita akan lihat kepada segitiga yang berwarna merah. Okay, jadi kita nampak O-nya adalah sekali lagi H. Kemudian A-nya ialah 5 tambah X. Okay, dan seterusnya kita ada segitiga yang ketiga iaitu yang berwarna biru. Jadi kita ada di sini O-nya masih lagi H dan A-nya adalah X. Baik, kemudian kita akan menghubungkan antara tangent theta, tangent 2 theta dan juga tangent 3 theta. Iaitu tangent 3 theta ni nak hubungkan dengan tangent theta dengan tangent 2 theta sebenarnya ialah tambah. Okay, kita hubungkan dia jadi tambah, maka kita guna rumus penambahan di sini. Kita ada tangent A tambah tangent 2 theta. Kemudian kita ada 1 tolak tangent theta tambah darab tangent 2 theta.
Okey, so kemudian kita masukkan tangent theta kita yang ini di sini. Tangent 2 theta pun kita masukkan. Okey, kemudiannya kita ada satu tolak. Okey, kita masukkan sini. Kita masukkan sini. Okay, dalam case ini saya highlightkan tanda bahagi tu dahulu. Alright, apa yang kita perlu buat sekarang? Kita kena permudahkan pengangka, kita kena permudahkan penyebut. Okay, so bila kita deal dengan pecahan, maka satu-satunya perkara yang kita perlu buat adalah menyamakan penyebut dia dengan mendarabkannya. Okay, kiri darab kanan, kanan darab kiri. Okay, begitu juga dengan yang bawah ni. Yang bawah ni sebenarnya per satu. Jadi kita kena darab dengan penyebut dia, iaitu kita kena darab dengan 16 campur X. Kemudiannya 5 campur X. Okay, pada bahagian atas dan juga bahagian bawah. Okay, kita kena darab kedua-duanya. Maka bila kita darabkan di sini, kita akan dapat H darab 5 tambah X. Okey, kemudian kita bahagi, kemudian kita darab belah kanan. Kemudian kita bahagi dengan penyebutnya. Okey, kemudian kita masih ada tanda bahagi yang sama di sini. Jadi bila kita permudahkan yang ini, 1 darab 16 campur X darab 5 campur X, kita akan dapat yang ini. Kemudian yang belah kanan ni adalah H kuasa 2. Okey, bahagi dengan penyebutnya iaitu 16 tambah X per 5 tambah X. Jadi kita ada kit lapis di sini. Kita ada kit lapis di sini, di mana kalau dapat kit lapis macam tu, apa yang kita perlu buat? Daripada guna bahagi, kita darab lah kan. So bila kita darab, kita kena songsangkan lah kedudukan ni. Kita songsangkan kedudukan ni di mana 16 tambah X ke atas. Okay, 5 tambah X pun ke atas. Kemudian yang 16 tambah X dengan 5 tambah X, tolak H square ke bawah. Okay, kita jadikan dia darab. Okay, lebih mudah lah kalau nak bahagi bertingkat-tingkat tu payah. So bila kita dah jadi macam tu, maka kita nampak, oh sebenarnya yang ni boleh simplify ni. Okay, ini pun boleh simplify. Jadi kita simplifykan lah. Yang ni kita boleh potong, yang ni kita boleh potong. Okay, kemudian yang bahagian atasnya tinggal apa? Bahagian pengangkanya tinggal ini je lah ya, pengangkanya. Okay, so penyebutnya tinggal yang ini sahaja. Alright, so ini sebenarnya adalah apa tadi? Ini sebenarnya ialah H per X. H per X. Jadi apabila kita tengok pada equation ni, kita jangan kembang dulu tau. Sebab sebenarnya H ni kita boleh faktor lagi ya. Okay, H ni kita boleh faktor lagi di mana di sebelah sini, kita cerita yang atas ni dia sebenarnya boleh tulis sebagai H, lepas tu 5 campur X, lepas tu kita ada 16 campur X macam tu. Okay. Kita dapat macam tu. So H tu boleh ditulis di luar. So seterusnya apa yang kita buat ialah kita permudahkan. Kita divide H dulu. Okay, bila kita divide H, maksudnya sini kita divide H. Okay, kita divide H. So kanan ni pun kita divide H. So bila kita divide H, kenapa kita divide H? Sebab kita nak potong H tu. Kita nak potong H tu. So tak adalah kita kembang-kembang nanti merata-rata H dia kan. Kenapa kita kena divide H? Sebab kita nak jadikan H tu perkara rumus. Jadi nanti kita nak jadikan dia single. Kita tak nak ada banyak-banyak H. Kita nak tinggal H yang ni je. Okay, sekarang kiri ada, kanan ada, atas ada, bawah ada kan. Jadi kita buang dulu H tu. So sini bila kita dah bahagi, kita dapat 1 per X. Alright, so atas ni akan tinggal ni je ya. So boleh hitunglah ya, 5 campur 16, kemudian X campur X. Okay, kemudian penyebutnya tinggal yang ini. Alright, sekarang kita nak permudahkan, apa lagi yang kita perlu buat? Kita perlu darab silang lah kan. Okay, kita perlu darab silang. Jadi kita darabkan sahaja. Okay, lepas tu sini kita kembang. Alright, kita kembang.
So, setelah kita darab silang, setelah kita kembang, kita kena menyusun equation lah. Kita menyusun equation supaya H menjadi perkara rumus. Alright, kita jadikan H tu perkara rumus. So, kita nak H sahaja. Kita bukan nak H square kan. Jadi, kita kena square root. Bila square root, kita ada plus, minus. Tetapi, kita merujuk kepada tinggi. Okay, kita merujuk kepada tinggi. Jadi, minus tak payah consider lah. Jawapannya ialah yang positif sahaja.